MP DAP gesah hukuman lebih berat terhadap pemandu mabuk. Seorang ahli parlimen DAP Pulau Pinang hari ini mengesah langkah lebih tegas diambil terhadap pemanduan dalam keadaan mabuk. Ahli Parlimen Bukit Bendera Sharlina Abdul Rashid berkata mereka yang didapati bersalah memandu dalam keadaan mabuk harus berdepan hukuman lebih tegas seperti digantung lesen memandu selama beberapa dekad atau disenarai hitamkan bagi menghalang mereka yang disabitkan kesalahan melibatkan kematian daripada mendapatkan semula pemilikan kenderaan. Sebagai rakyat Malaysia, kita mesti menekankan kepentingan nyawa rakyat dan adalah penting untuk semua yang memandu kenderaan untuk mengingati perkara ini. Memandu bukanlah hak semula jadi, tetapi keistimewaan yang diperoleh melalui tanggungjawab dan rasa hormat terhadap orang lain. Keistimewaan ini boleh ditarik balik apabila sikap melulu dan kesombongan mengaburkan pertimbangan seseorang, katanya dalam satu kenyataan. Dia juga mencadangkan agar mereka yang disabitkan kesalahan tertakluk kepada prasyarat mandatori, termasuk penubuhan yayasan bertujuan membantu mereka yang terjejas akibat tindakan pemandu mabuk. Pemasangan peranti anti alkohol mandatori dalam kendaraan milik mereka yang disabitkan kesalahan juga boleh menghalang kelakuan sedemikian, tambahnya. Dia berkata, masih terdapat keraguan tentang sama ada undang-undang pada masa ini cukup tegas dalam menangani isu ini. Mencapai keseimbangan sempurna antara penguatkuasaan undang-undang yang berterusan dan kempen kesedaran awam yang dinamik yang mampu menyedarkan individu tentang bahaya memandu dalam keadaan mabuk adalah penting, katanya. Katanya ketika ini, mereka yang didakwa mengikut Seksyen 44-1-B Akta Pengangkutan Jalan 1987 berdepan hukuman penjara sehingga 10 hingga 15 tahun dan denda sehingga Rm100.000, manakala mereka yang didakwa mengikut Seksyen 42 akta yang sama boleh berdepan 5 tahun penjara, denda sehingga Rm15.000 dan 2 tahun hilang kelayakan memandu. Sharlina memetik kes terbaru Teo Jo Leong yang semalam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate di Butterworth, Pulau Pinang. Dia berkata bahawa alasan Teo untuk jumlah jaminan minimum memetik dirinya sebagai duda dengan 3 anak dan ibu bapa yang sudah tua untuk dijaga. Sepatutnya dia pertimbangkan sebelum memutuskan untuk memandu di bawah pengaruh alkohol. Sharlina turut membangkitkan kematian guru Fakrul Rozi Fauzi dan Ahsan Ayub yang masing-masing berusia 31 dan 32 tahun ketika meninggal dunia pada Disember. Memandu dalam keadaan mabuk memberikan akibat jangka panjang, memberikan mimpi buruk yang mendalam dan berkekalan kepada kehidupan mereka yang terjejas dalam kes ini, keluarga si mati. Keperitan yang ditanggung oleh keluarga mereka yang tidak bersalah dalam kemalangan seperti itu tidak terkira meninggalkan kekosongan kekal dan parut emosi yang mungkin tidak akan dapat pulih sepenuhnya, katanya. Penapisan kerajaan, isu 3R melangkaui akta hasutan. Penapisan oleh kerajaan terhadap perbincangan isu kaum, raja dan agama adalah sangat bermasalah kerana undang-undang semasa sebenarnya memperuntukkan wacana yang sah mengenai perkara itu menurut Peguam New Sin Yew. Peguam bela dan peguam cara dari Amirbon itu berkata bahawa kandungan ulasan yang dibuat mengenai isu 3R mesti diambil dalam konteks dan bukannya ditangani dengan penguatkuasaan penapisan mutlak. Ia sangat bermasalah kerana ia seolah-olah mencadangkan bahawa sebut mengenai 3R boleh menarik masalah yang mungkin saya tidak setuju dengannya. Kerana apabila anda bercakap tentang 3R, terdapat beberapa ulasan yang sah boleh dibuat berhubung perkara ini
dan undang-undang membenarkan ulasan sedemikian dibuat di bawah Akta Hasutan 1948 sekalipun, katanya semasa bercakap di acara Hak Media dan Iklim Politik semasa yang diadakan di Kuala Lumpur petang tadi. Semasa semakan oleh Malaysia kini mendapati Seksyen 3/2 Akta Hasutan mengatakan bahawa ucapan itu dianggap tidak menghasut jika ia menunjukkan bahawa mana-mana raja telah tersilap atau tersilap dalam mana-mana langkahnya, dan juga tidak menghasut untuk menunjukkan kesilapan atau kecacatan dalam kerajaan atau perlembagaan seperti yang ditetapkan oleh undang-undang. Bagaimanapun pengecualian, ini tidak meliputi isu-isu yang menyentuh kewarganegaraan, kedudukan bahasa Melayu, kota untuk orang Melayu, dan bumi putra lain dan kedaulatan raja-raja. Pengarah Eksekutif Pusat Kewartawanan, Bebas Watsula Naidu, yang turut berucap pada majlis itu menambah bahawa kerajaan mungkin telah bertukar, tetapi taktik lama menggunakan undang-undang menekan kebebasan bersuara masih digunakan. Katanya undang-undang drakonian yang masih ada seperti Akta Hasutan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Rahsia Rasmi 1972, dan seksyen tertentu Kanun Keseksaan antara lain memainkan peranan dalam penindasan ini. Kita bercakap tentang kerajaan baru yang meneruskan amalan kerajaan lama. Jadi, tidak apa yang benar-benar berubah. Siapapun yang berkuasa memonopoli ruang media, khususnya media milik kerajaan, katanya. Dia berkata sepanjang 6 pilihan raya negeri PRN yang diadakan tahun lepas sedikit ruang diberikan kepada suara pembangkang di media kerajaan seperti Bernama dan Radio Television Malaysia RTM. Bagaimanapun, New memuji kerajaan atas usaha memerangi salah maklumat dan berita palsu melalui pendidikan dengan segmen RTM Biar Betul. Inisiatif itu diperkenalkan tahun lepas oleh Menteri Komunikasi dan Digital ketika itu Fahmi Fadzil sebagai kerjasama dengan portal Semakan Fakta sebenarnya di bawah seliaan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan MyCheck Malaysia di bawah skop Bernama. Saya sangat menyukainya kerana penyelesaian itu bukan penyelesaian undang-undang, katanya.